Salam sejahtera semua. Hari ini Miss mau terangkan tentang subtopik 3.4 yaitu pengangkutan dalam tumbuhan yang dikenali sebagai transpirasi. Ini sudah kamu buat nota, oke? Udah tahulah kamu sudah paham ke tidak? Jadi Miss buat video sajalah. Oke. Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Penyejatan ini ialah proses di mana cecair bertukar menjadi gas. Daun merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. So, bagian akar akan cari air, so air akan dibawa ke daun dan akhirnya akan tersejat ke udara melalui proses yang dinamakan sebagai transpirasi. So, ini adalah lukisan yang ada sudah Miss tulis sini lukis, ada juga yang tanya, mau lukis kah? Dia bilang. Oke, lukislah sebab dia penting untuk kamu faham macam mana air tu boleh hilang ke udara. Anak panah ini bermaksud air, oke, meresap masuk ke dalam tumbuhan melalui satu proses yang dinamakan sebagai osmosis. Osmosis sudah kita belajar, oke, dalam video sebelum ni. Osmosis ialah pergerakan molekul air daripada tempat yang mempunyai kepekatan molekul air yang tinggi ke tempat yang mempunyai kepekatan air yang rendah. Maksudnya di sini nih, bila kamu siram air di sini kan, siram sini banyak air. So, air tu akan bergerak masuk ke dalam akar tumbuhan melalui proses osmosis. Lepas tu anak panah ni masuk, dia akan naik. Bermaksud air tu akan diangkut ke bahagian daun lah. So, bahagian daun ini berlaku proses transpirasi di mana air dalam tumbuhan ni akan keluar ke dalam udara. So, dia akan jadi molekul air dalam udara lah, dalam bentuk gas. Okay. Sel epidermis pada daun merembeskan kutikel berlilin yang menyaluti permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Okay, ini kutikel berlilin ini dia ada pada permukaan atas daun. Permukaan atas daun, kenapa dia penting? Supaya air itu tidak hilang. Tidak hilang terlampau banyak melalui daun lah. Sebab bagian atas daun ni dia menghadap cahaya matahari kan. Jadi kalau dia tiada kutikel berlilin ni, air tu sekejap kau siram, sekejap dah habis dia punya air. So, kutikel berlilin ini berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma yang terdapat pada bahagian bawah daun. Nah, kalau sudah lupa apa tu liang stoma, study balik topik sebelum ini. Liang stoma akan tertutup apabila cuaca melampau bagi mengurangkan tumbuhan kehilangan air melalui transpirasi. Sebab tu kita selalu siram bunga. Kalau kita tidak siram, tumbuh-tumbuhan, kita tidak siram, dia akan cepat mati. Lagi-lagi ya tumbuhan kecil dalam pasu lah. Kalau pokok mangga besar tu kan jarang orang pergi siram kan. Sebab dia punya akar tu besar. Bila akar dia besar, dia jauh ke dalam. Dia boleh, akar dia sampai jauh ke dalam bawah tanah tu. Jadi dia boleh dapat air dari sana lah. Kalau tumbuhan dalam pasu ni biasanya kita akan siram. Sebab dia tidak connect dengan dalam tanah lah kan. Okay. Air yang ada dalam pasu tu itulah dia punya bekalan. Okay. Next, selain daripada proses transpirasi, air juga hilang daripada tumbuhan melalui pelembakan ataupun gutasi. Okay, ini gambar Miss sudah tulis sana, tidak perlu lukis sebab saya pun tidak tahu macam mana mau lukis. Ini gambar yang real, bukan Miss ambil daripada Google. Okay. Pelembakan atau gutasi merupakan kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Okay. Mungkin kamu pernah nampak situasi macam ni, tapi kamu tidak tahu kenapa dia begitu. Dia berpeluka, apakah? Okay. So, di setiap hujung daun ni, di pinggir daun ni ada satu struktur yang dinamakan sebagai hidatot. Hidatot punya fungsi ialah menyingkirkan air, membuang air melalui proses gutasi. So, maksudnya titisan air ini datang daripada dalam daun tu.
Okay, daripada daun yang dia ambil daripada akar naik pergi daun, so air tu hilang, keluar sebagai cecair di tepi ni melalui proses yang dinamakan sebagai gutasi. Okay. So, bila gutasi ini berlaku, biasanya berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Okay. Gutasi tidak sama dengan titisan embun. Nah, ini dia punya perbezaan lah. Titisan embun terbentuk daripada proses kondensasi uap air di atmosfera kepada air. Okay, kondensasi ialah perubahan daripada gas kepada cecair lah. Maksudnya, dia kondensasi ni dia macam kolak yang kamu ambil daripada peti ais, kamu kasih letak di luar, lepas tu di luar tin tu akan terjadinya titisan air kan. So titisan embun tu terbentuk sama juga dengan konsep dengan botol cola tu. Bila di udara tu panas, bila udara lebih panas berbanding permukaan daun ni, so bila udara yang panas tu bersentuhan dengan permukaan daun yang sejuk, dia akan membentuk titisan air. Okay? Berbeza dengan gutasi. Gutasi ni daripada air, okay? Air yang diserap masuk daripada akar ni masuk, dia keluar sebagai cecair melalui hidatot. Tadi sudah bincangkan. So bezanya ialah gutasi berlaku asalnya air dia daripada dalam tumbuhan. Embun ni dia terbentuk daripada uap air dalam udara. Itu beza dia. Okay. So, apa faktor yang boleh mempengaruhi kadar transpirasi? Maksudnya, macam mana tumbuhan tu cepat hilang air, cepat layu sebab kehilangan air? Apa faktor yang mempengaruhi? Okay, yang pertama, kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Maksudnya, kalau udara sekeliling kamu tu lembab, macam mana udara di sekeliling boleh lembab? So, bila macam lepas hujan kan, kamu rasa sejuk. Itu disebabkan oleh dalam udara banyak molekul air. So, itu menunjukkan udara tu lembab lah. So, kalau udara di sekeliling kamu ni, udara tu penuh dengan molekul air, so tumbuhan tidak akan kehilangan air lah. Sebab di udara pun banyak air sudah kan. Jadi, air dari dalam tumbuhan tu tidaklah bertukar menjadi uap air dalam udara. So, ingat ini, semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Faktor kedua, keamatan cahaya. Semakin kuat keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Ini fikir secara logik. Kalau kamu jemur kain di bawah matahari, okay, dengan di bawah bumbung, okay, yang akan lebih cepat kering ialah yang kamu jemur di bawah matahari. Sama juga adalah dengan tumbuhan. Kalau kamu jemur tumbuhan tu di bawah matahari, dia akan cepat hilang air. So, cepat hilang air bermaksud kadar transpirasi adalah tinggi. Okay? So, semakin kuat keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Next, suhu. Semakin tinggi suhu sekeliling, maksudnya semakin panas, okay, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay, so kalau di bawah bumbung, okay, sekarang kalau kamu bandingkan di bawah bumbung dengan dalam bilik kamu. Di bawah bumbung tu di tempat yang berjemur juga, okay, di bawah bumbung, di luar rumah berbanding dalam rumah. So di dalam rumah tu suhu dia akan lebih rendah lah sebab kamu pasang kipas apa semua kan. So di luar baju tu akan lebih cepat kering di luar rumah berbanding dalam rumah. So, semakin tinggi suhu sekeliling, semakin tinggi kadar transpirasi. Next, pergerakan udara. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay? Logik lah. Kalau di tempat yang bertiup kan, ada angin, baju akan cepat kering. Sama juga dengan tumbuhan lah. Semakin kuat angin tu, semakin cepat air tu hilang daripada tumbuhan. So, bila kita fikir balik faktor mempengaruhi transpirasi ini, sebenarnya dia sama dengan faktor mempengaruhi kadar penyejat tanah. Sama saja, fikir saja secara logik, kaitkan dengan kehidupan seharian kamu lah. Okay. Struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular.
Tolong jangan salah eja, ini bukan bekas, ini berkas vascular. Berkas vascular dalam tumbuhan, terdiri daripada phloem dan xylem. So ini adalah struktur phloem dan xylem dalam batang tumbuhan. Ini dalam akar, ini dalam daun. So kalau kita perhatikan semua tu ada phloem, ada xylem, phloem, xylem, phloem, xylem. Xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. So, xylem ialah saluran untuk mengangkut air. Pendek cerita lah, xylem mengangkut air. Dalam air ada nutrien, ada garam mineral. Phloem berfungsi untuk mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun semasa fotosintesis ke bagian lain tumbuhan. So, di sini proses fotosintesis berjemur kan. Dapat cahaya matahari menjalankan fotosintesis. Bila dia hasilkan sukrosa, so dia akan diangkut ke bahagian bawah tumbuhan sebab di sini pun mau ada makanan juga baru dia boleh hidup. So, macam mana dihantar? Dia melalui struktur yang dinamakan sebagai phloem. So, kalau di bahagian daun, inilah. Bahagian atas ialah xylem, bahagian bawah ialah phloem. So beza dia antara tiga struktur, tiga bahagian ini. Kita perhatikan di akar, struktur xylem adalah lebih besar. Cuba fikir secara logik kenapa. Kamu jawablah dulu sendiri. Dalam hati kah, sebut suara kecil kah? Kenapa xylem di bahagian akar lebih besar berbanding phloem? Sebab bahagian akar fungsi dia mencari air. Di sini datangnya sumber air, so dia punya tempat saluran ni mestilah besar. So xylem, kalau kamu nampak lukisan macam ni, di akar lah tu. Kalau xylem dia lebih besar. Kalau di bahagian batang, phloem di bahagian luar, xylem bahagian dalam. And then ini bahagian daun, xylem di atas, phloem di bawah. So pergerakan, kalau dia tanya lukiskan arah pergerakan sukrosa dalam tumbuhan. So anak panah dia mestilah turun ke bawah sebab sukrosa dia hasilkan di daun dan diangkut ke akar. Kalau dia tukar soalan, lukiskan arah pergerakan air dan garam mineral dalam tumbuhan, anak panah dia naik ke atas sebab yang berfungsi untuk mencari air ialah bahagian akar. So ini ialah persamaan dan perbezaan antara sistem peredaran darah dalam haiwan dan dalam tumbuhan. Persamaan dia ialah kedua-duanya ialah sistem pengangkutan. Ini senang je. Kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Kedua-duanya wujud dalam organisma kompleks. Organisma kompleks ni maksudnya dia hidup terbentuk daripada berjuta-juta sel. Macam kita lah. Banyak jenis sel dalam badan, so dia membentuk organisma yang kompleks. Kalau organisma muda tu, dia macam unisel yang dihidup satu sel saja. Ini kalau benda yang kita nampak guna mata kasar itu semua organisma kompleks. So dalam haiwan, kita mempunyai sistem bertiup dengan jantung dan injap. Kita ada jantung, kita ada injap. Injap sabit, injap trikuspid, injap bikuspid. Berbanding dengan sistem pengangkutan dalam tumbuhan, dia merupakan sistem bersalur tanpa pam atau injap. Perbezaan yang kedua, dalam badan kita ada 3 jenis salur, iaitu arteri, kapilari dan vena. Harap-haraplah kamu masih ingat apa beza dia. Dalam tumbuhan pula, dia hanya terdiri pada 2 jenis salur, iaitu xylem dan phloem. Xylem mengangkut air, phloem mengangkut sukrosa. Dalam sistem peredaran dalam haiwan, arteri, kapilari dan vena disambung menjadi satu salur yang berterusan. Bersambung di bahagian peparu, iaitu kapilari lah, berfungsi untuk menyambungkan arteri dan vena. So dia jadi satu salur yang panjang. Berbanding dengan sistem pengangkutan dalam tumbuhan, xylem dan phloem tidak bersambung.
dan merupakan dua salur yang berasingan. Xylem lah, phloem lah. Dia buat kerja masing-masing. Tiada sambung-sambung, tiada tukar-tukar, okay? Yang penting xylem angkut air dan garam mineral, phloem angkut sukrosa. Habis cerita. Okay? And then ini, saya tidak tahu lah berapa orang sudah mengikut arahan ini dan membaca. Baca dan fahami eksperimen di muka surat 105 hingga 108. Okay? Juga di muka surat 110 hingga 111. Misalkan buat video yang berlainan untuk 6 eksperimen yang penting ini. Nanti kamu try lah dulu. Baca dan faham. Okay? Thank you.